Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama Cikgu Ashikin. Okay, untuk minggu ni, untuk tingkatan 1, 2 dan 3, kita akan masuk topik ulasan. Okay, Cikgu akan terangkan macam mana cara-cara untuk ambil data daripada petikan dan juga nak kena pasti isi tersurat dan juga isi tersirat. Okay, so topik minggu ni adalah ulasan. Okay, so penerangan ni cikgu dah bagi masa yang pengajaran video yang pertama dulu. Okey, tapi ni cikgu nak refresh balik je. Okey, so ulasan, kita membuat ulasan dalam satu perenggan sahaja. Okey, jumlah patah perkataan di antara 80 patah perkataan hingga 100 patah perkataan. Dan juga ditulis di bawah sebelah kanan ulasan. Okey, kena tulis kat sebelah sini. Okey. Mempunyai isi tersurat dan juga isi tersirat. Isi tersurat boleh diperoleh dalam bahan rangsangan. Okey. Maknanya boleh dapat daripada bahan yang dibagi tu. Okey. So yang next adalah isi tersirat dicari oleh pelajar sendiri. Okey, mesti menggunakan penanda wacana untuk menghubungkan isi. Okey, mesti gunakan penanda wacana untuk dapat markah penuh. Okey. So, contoh yang pertama. Okay, lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okay, dia bagi gambar. So, awak kena tulis ulasan berdasarkan gambar ni. Okay, poin yang pertama dibagi adalah menziarahi jiran tetangga. Poin yang kedua, bertegur sapa dengan jiran. Poin yang ketiga, menolong jiran yang ingin berpindah. Poin yang keempat adalah melawat jiran yang sakit. Okey. So, dia bagi gambar macam ni, awak kena kenal pasti. Okey. Kenal pasti dia punya isi. Okey. Untuk pendahuluan, contohnya pendahuluan macam ni. Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita. Amalan kejiranan perlu disuburkan demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. Okey. So, ini pendahuluan cikgu. Cikgu dah tahu nak buat pendahuluan apa. Okay, untuk isi tersurat. Isi tersurat tadi ada dekat dalam petikan. Yang adalah isi tersurat. Isi tersurat cikgu, menziarahi jiran tetangga. Amalan menziarahi dapat dilakukan tanpa mengira bangsa, agama dan juga kaum. Isi tersurat yang kedua, bertegur sapa dengan jiran. Ingat, isi tersurat kan terdapat dalam bahan yang diberi. Contoh, bertegur sapa dengan jiran untuk isi tersirat dia adalah masyarakat Malaysia terkenal dengan sikap yang ramah. Isi tersurat yang ketiga, menolong jiran yang ingin berpindah. Isi tersiratnya adalah kita dapat mewujudkan masyarakat yang bekerjasama pada setiap masa. Isi tersirat yang terakhir, melawat jiran yang sakit. Dia punya isi tersirat, sering bertanya perkabaran orang yang berada di sekeliling kita. Ambil tahu perkabaran orang sekeliling kita. Itu adalah isi tersirat cikgu yang keempat. Penutur cikgu, amalan kejiranan yang menjadi sebahagian daripada rutin harian rakyat Malaysia telah menjadikan hubungan antara mereka bagai isi dengan kuku. So, ini ulasan penuh cikgu. Amalan kejiranan perlu disuburkan demi menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. Salah satu amalan kejiranan yang telah sebaik dalam kehidupan masyarakat Malaysia ialah amalan menziarahi jiran tetangga. Ini saya tulis yang pertama. Amalan ini mudah dipraktikkan kerana dapat dilakukan tanpa mengira masa, agama dan kaum. Selain daripada itu, masyarakat negeri juga sudah terkenal dengan sikap peramah. Isi tersurat. Oleh itu, amalan bertegur sapa sudah menjadi lumrah bagi kebanyakan kita. Ini adalah isi tersirat. Nampak tak cikgu menghubungkan isi tersurat dengan isi tersirat ni dengan menggunakan penanda wacana. Sambung. Setiap kali bertemu orang yang dikenali, pasti tangan akan dihulurkan untuk bersalaman sambil bertanya khabar. Konklusinya, amalan kejiranan yang menjadi sebahagian daripada rutin harian rakyat Malaysia telah menjadi hubungan antara mereka bagi isi dengan kuku. 97 patah perkataan. Cikgu tulis beberapa patah perkataan dalam ni. So, contoh yang kedua. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Poster ni pasal apa?
anda mampu melakukannya setiap hujung minggu, membuang air bertakung, membubur ubat dijentik, bergotong royong membersihkan kawasan perumahan. Okey, hapuskan Aedes. Tindakan undang-undang yang akan diambil kepada sesiapa yang mendapati minyak nyamuk Aedes. Dapatkan rawatan segera jika ada tanda-tanda dijangkiti denggi. Okey, 10 minit. Okey, sebenarnya poin dia yang pertama yang paling nampak adalah ni 10 minit. Ni. Ini adalah poin utama untuk awak berulasan. Okey. So, rangka ulasan yang cikgu libat yang pertama adalah iklan menunjukkan tindakan yang hanya mengambil masa 10 minit untuk mencegah demam denggi di negara kita. Simple je. Okey. So, isi tersurat dilakukan pada setiap hujung minggu oleh sesebuah keluarga. Okey, isi tersirat dia, pada hujung minggu ahli keluarga dapat berkumpul untuk menceriakan kawasan rumah. Sambil membersihkan, kita boleh menceriakan. Okey. Isi tersurat yang kedua, membuang air yang bertakung. Okey, dapat mengelakkan nyamuk Aedes yang bertelur. Okey, isi tersirat dia. Isi tersurat yang ketiga adalah membubur ubat dijentik di dalam air yang bertakung. Isi tersirat dia. Okey, ubat ini mampu membunuh dijentik. Okey, cikgu letak apa fungsi ubat ni. Okey, menjadikan dia sebagai isi tersirat. Okey, yang keempat, bergotong royong membersihkan kawasan perumahan. Okey, bersih daripada menjadi sarang pembiakan nyamuk Aedes. Tersirat dia. Penutup, kita mestilah peka terhadap kebersihan persekitaran dalam menjamin kesejahteraan hidup yang berkekalan. Okey. So, ini ulasan penuh cikgu. Iklan menunjukkan tindakan yang hanya mengambil masa 10 minit saja untuk mencegah demam denggi di negara kita. Okey, ini pendahuluan tadi. Okey. Pada hujung minggu, ahli keluarga dapat berkumpul untuk mencediakan kawasan rumah. Okey. Selain itu, pada hujung minggu cikgu dah mention apa isi tersurat yang pertama. Okey, lepas tu cikgu tulis juga dapat berkumpul untuk mencediakan kawasan rumah. Okey, ini adalah isi tersirat. Okey, selain itu, membuang air yang bertakung di kawasan rumah dapat mengelakkan nyamuk Aedes bertelur seperti di dalam tin yang kosong. Okey. So, membuang air yang bertakung dapat mengelakkan nyamuk Aedes bertelur. Okey, so cikgu dah mention dua isi tersurat dan juga isi tersirat dalam ayat ni. Okey, next. Seterusnya, membubur ubat dijentik dalam air yang bertakung mampu membunuh dijentik. Okey, membubur ubat dijentik adalah isi tersurat dan mampu membunuh dijentik adalah isi tersirat. Okey, pada masa yang sama, kita juga perlu bergotong royong membersihkan kawasan perumahan supaya bebas daripada menjadi kawasan sarang pembiakan nyamuk. Okey, ini isi yang keempat tadi. Okey, kesimpulannya, kita mestilah peka terhadap kebersihan yang persekitaran dalam menjamin kesejahteraan hidup yang berkekalan. Okey, 91 patah perkataan. Okey. So, tapi kalau awak nak gunakan yang ni ataupun awak nak mention juga yang ni, boleh. Tak ada masalah. Janji bahan-bahan tu ada dalam poster dan awak mesti kaitkan dengan apa isi tersirat awak. Okey. So, untuk latihan, awak pergi dekat link ni dan awak buat latihan untuk latihan ulasan kat situ. Okay. Nanti cikgu akan bagi dalam group yang ni. Okay. So, latihan satu yang cikgu akan bagi adalah lihat gambar di bawah dengan teliti berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut. Tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okay. Cikgu nak tulis ulasan berdasarkan gambar ni, amalan mulia ketika di sekolah, iaitu datang awal ke sekolah, membersihkan kelas, membantu guru. Okey. Latihan yang pertama dan juga ini latihan yang kedua. Okey, latihan yang kedua ni pasal punca-punca masalah konten di sekolah. Gunakan semua bahan-bahan ni. Okey, cikgu nak buat pembetulan. Okey, untuk sikap guru yang sambil lewu ni, ejaannya ni salah. Okey. Sambil lewu. Okey. So, latihan ni cikgu dah tulis, cikgu dah bagi dekat dalam link Google Form ni. Okay, nanti tulis nama dan hantar, submit. Okay. So, peribahasa minggu ni adalah tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Okay. Untuk yang hujan yang pertama hari tu bulan 4. Ramai yang tak tahu ni apa maksud ni. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Okay. So, maksudnya apa? Adat yang tidak berubah, sesuatu yang tetap utuh. Okay. Adat yang tidak berubah, sesuatu yang tetap utuh. Ini adalah peribahasa minggu. Okay. Itu sahaja untuk minggu ni. Terima kasih.